Panas. Panas. Dia duduk panas. Oh. Pasti dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, beriman dengan qadar, janji baik dan jahat, iaitu mempercayai bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ialah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada seorang yang dapat mengetahui akan janji kebahagiaan dan kecelakaan bagi dirinya dan bagi seseorang yang lain. Wajib mempercayai bahawa sekalian perkara yang telah berlaku dan yang akan berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kekuasaannya. Usaha dan ikhtiar beriman dengan qadar, janji Tuhan, baik dan jahat, hendaklah menjadikan seseorang Islam itu berusaha dan berikhtiar pada serba-serbinya. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari keredaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintahnya dan meninggalkan sekalian larangan-larangannya. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang halal dan memperbaiki kehidupan itu. Hendaklah yakin bahawa tiap-tiap sesuatu perkara itu adalah mengikut sebab-sebabnya. Takut dan harap. Dengan beriman kepada qadar itu, hendaklah menjadikan seseorang itu bersifat takut kepada Allah serta berharap akan rahmat dan keredaannya. Di antara perkara-perkara yang wajib beriman, satu Isra', iaitu dijalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Muqaddis pada malam dengan menunggang burak. Dua, Mi'raj, iaitu dinaikkan Nabi SAW dari Baitul Muqaddis ke langit pada malam itu juga. Baik. Kita sambung muka surat yang ke-28. Pada bab yang baru, iaitu beriman dengan qadar. Ini bersabit dengan rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Pertama sekali nak kena faham dulu apa tu qada dan apa tu qadar. Qada tu maknanya perkara yang tertangguh, yang belum tertunai. Itu panggil qada. Maknanya benda tu Allah dah tetap dah.
sejak azali lagi. Maksud azali ni faham apa tu azali? Azali ni waktu tidak ada siapa-siapa pun melainkan Allah sahaja. Itu panggil azali. Jadi waktu sejak azali lagi Allah telah menetapkan setiap sesuatu yang akan berlaku sekarang-sekarang ni, bila-bila pun. Jadi perkara yang mendatang selepas ni, seperti mana contoh esok, perkara tu belum berlaku tetapi sudah ada dalam ketetapan Allah. Maka bila belum berlaku itulah dipanggil qada. Maknanya perkara tu tertangguh, belum ditunaikan. Bila tunai, esok berlaku tunai. Macam kita tadi maghrib lah, kita prepare lah dengan bawa kitab apa sebagainya. Ustaz Burhan pun tulis dah dalam grup kan. Tapi kita tak tahu sama ada kuliah maghrib ada ke tak ada, Tok Guru masuk ke tak masuk. Tapi Allah tahu dah memang Tok Guru tak masuk hari ni. Tapi kita yang tak tahu. Jadi sebelum maghrib tu berlaku qada lagi, belum berlaku lagi. Tapi bila dah berlaku baru tunai, barulah terjadi bahawa memang Tok Guru tak masuk kuliah maghrib tadi. Ada macam tu. Itu qada. Kemudian qadar. Qada tadi qaf da alif hamzah. Qadar qaf dal ra. Qadar maknanya ketentuan yang ditetapkan Allah. Tak kira sama ada yang dah berlaku ataupun yang belum berlaku. Itu semua termasuk dalam qadar Allah. Maksudnya perkara yang telah ditetap dan ditentukan oleh Allah. Kalau kita nak kaitkan ni dengan pengajian sifat 20 kita, itu termasuk di dalam waktu imkan nama dia. Waktu imkan ni waktu Allah nak menjadikan atau nak menentukan setiap sesuatu itu. Itu panggil waktu imkan. Atau juga dipanggil suluhil qadim, waktu tu. Kan? Jadi semuanya Allah dah tetapkan dah. Itu dipanggil qadar. Jadi faham tajuk dia baru faham pengisiannya. Jadi beriman dengan qadar maknanya beriman dengan ketetapan Allah. Sebab tu dalam kurungan dia kata janji. Sebab setiap yang Allah tetapkan itulah janjinya. Kerana apa janji? Kerana apa yang Allah nak buat pasti akan berlaku. Itu janji. Macam kita ni tak boleh nak janji. Sebab kita belum tentu lagi kita buat apa yang kita kata. Tapi adalah istilah janji dalam diri kita. Sebab tu dia ada hukum kan. Kalau dia dah berjanji, contoh bernazar, janji dengan Allah, tiba-tiba dia tak tunai, maka dia kenalah ada kafarah dia kan. Kena ada denda dia dan sebagainya. Sebab apa? Itu janji. Kita makhluk sering mungkir janji. Adapun Allah tak pernah memungkiri janjinya. Kerana apa yang Allah nak pasti akan berlaku. Itulah yang disebut sebagai janji Allah. Baik dan jahat. Ada yang Allah janjikan baik, ada yang Allah janjikan jahat. Ada yang Allah tetapkan baik dan ada yang Allah tetapkan jahat. Jadi baik dan jahat itu semua di dalam ketetapan Allah. Selalu kita dengar para asatizah berkata, yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan adalah salah silap diri kita sendiri. Kata tu adalah kata adab. Kita beradab dengan Allah Ta'ala. Maknanya tak molek ataupun tak eloklah kita mengatakan Allah buat jahat kan? Jadi beradabnya yang baik itu Allah, yang jahat itu salah kita sendiri. Adab tu adab. Adab ni syariat. Adapun bila bersabit dengan barang hakikat, hakikat tu maknanya pegangan dalam hati kita, benda yang berada di dalam pegangan dalam hati kita. Kullu min indillah. Setiap sesuatu adalah daripada Allah. Bila setiap sesuatu masuk dalam sesuatu tu, yang baik atau yang jahat. Maknanya baik pun daripada Allah, yang jahat pun daripada Allah. Tetapi itu barang hakikat. Hakikat tu maknanya pegangan dalam. Bukan buat pergi sembang. Yang nak buat sembang ni barang syariat. Mana barang syariat? Kita cakap yang baik itu daripada Allah dan kurang tu kita. Itu cakap mulut. Ada pun cakap hati segala-galanya daripada Allah. Faham? Sebab kalau dia cakap hatinya tak kata begitu, maka rosak akidah dia.
Jadi pahaman seperti Mu'tazilah dan ajaran-ajaran yang salah, silap dan sesat, yang mengatakan bahawa dari segi hakikat, yang baik memang daripada Allah, yang jahat tu memang salah kita sendiri. Hakikat begitu salah. Hakikat sebenar, segalanya baik ke jahat daripada Allah. Adapun syariatnya, adabnya, kita kata yang baik itu daripada Allah, yang silap itu salah kita sendiri. Okey, boleh jelas beza syariat dan hakikat. Iaitu mempercayai, apa tu beriman qada dan qadar tu macam mana? Iaitu mempercayai bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ialah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Segala kebahagiaan yang kita nikmati dan segala kecelakaan yang kita dimusibahkan atau kita harungi ujian itu, semuanya adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia itu, makhluk itu umpama bayang-bayang saja. Tak ada boleh memberi faedah, tak boleh memberi mudarat. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Yang boleh bagi manfaat semata-mata Allah. Yang boleh bagi mudarat semata-mata Allah. Faham tak maksud dia? Okey, kalau faham, nak test tengok. Dari segi hakikat, kita mengaji ni boleh pandai tak? Boleh alim tak dengan mengaji ni? Boleh alim tak dengan mengaji ni? Boleh? Salah. Kita jawab, kita tanya dah tadi, dari segi hakikat. Dari segi hakikat, makhluk tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Ustaz, tok guru, ulama, tok wali, para kitab besar ke kitab kecil ke, tak boleh bagi faham kepada kita. Kan? Yang bagi faham siapa? Allah. Tu baru jelas. Tapi dari segi syariat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Mu faham tak faham, mu laksanakan apa yang disuruh kepadamu, yakni tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu tugas kita. Mengaji tu tugas kita. Dah faham? Faham tugas Allah. Allah yang memberi faham atau tak bagi faham. Bukan tok guru, bukan ustaz, bukan ulama, bukan wali, bukan kitab. Kalau kitab boleh bagi faham, kalau kitab boleh bagi alim, nescaya tokek kedai kitab paling alim sekali. Serban dia paling besar sekali. Nampak? Tapi dia pun tak tahu. Dia cuma tahu nama kitab. Kita tanya kitab Zadul Muta'alim ada? Ada Ustaz, banyak ada. Dan kitab tu cerita benda, tahu. Dia tak tahu sebab dia jual aja. Kan? Ada begitu. Jadi bukan dengan banyak kitab mu nak bangga bahawa mu alim. Dah. Tu kitab je. Jadi yang memberi segala-galanya Allah. Adapun yang ni hanyalah jalan ikhtiar. Tetapi ikhtiar kita itu tidak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat, melainkan semata-mata yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Baru jelas. Dia begitu. Yang ni lah namanya qada dan qadar. Jadi segala kebahagiaan, nikmat, apa sajalah kebahagiaan itu, pandai, faham, ilmu, kebahagiaan juga. Jadi semua kebahagiaan itu Allah yang tetapkan. Dan kecelakaan, kita mengaji tapi tak faham. Bukan nak kata celaka lah, tapi maknanya satu benda yang kurang, benda yang kita tak nak. Siapa nak belajar tapi bodoh? Bukan bodoh sikit-sikit, piang. Bodoh piang tu. Belajar kat 18 tahun mengaji kitab, tapi bodoh situ tak? Ngaji Iqra' tak lepas-lepas. Bukan Iqra' 6, Iqra' 1. Nampak? Orang kata alif ba. Alif ba. Awak ni payah betul lah. Sebut ikut. Lif. Alif ba. Bunyi tak? Sakit hati. Nampak? Nak macam mana? Itu Allah buat, dia tak boleh. Ada? Pegang situ. Tapi jangan pula tak ngaji, duduk bilik terongkang tidur. Kenapa hang tak erti ni? Allah nak buat aku tak boleh alim. Datuk hang tidur sebab Allah buat aku tidur. Kita pun terajang atas muka dia. Kenapa hang terajang aku? Allah buat aku terajang hang. Tu jangan cakap gitu.
Dari segi syariat kita ikhtiar, usaha. Bila dah ikhtiar dan usaha, kemudian apa hasil yang kita dapat, itulah namanya qadar Allah, ketetapan Allah. Kita dah cuba mengaji untuk faham. Tulis tu habis tulis dah. Ustaz batuk dia tulis, ustaz batuk tulis. Bersungguh-sungguhnya mengaji. Kan? Tapi akhirnya tak faham juga. Itulah namanya takdir. Nah, tiba-tiba tak mengaji apa semua, dia kata takdir. Kita kata. Maka tidak ada seseorang yang dapat mengetahui akan janji kebahagiaan dan kecelakaan bagi dirinya dan bagi seorang yang lain. Maksudnya sini, tak ada seorang pun tahu apa yang berlaku lepas ni. Sama ada yang berlaku lepas ni kebahagiaan ke, atau yang berlaku lepas ni kecelakaan ke. Termasuk nabi-nabi juga, melainkan apa berita yang dikhabarkan kepada para nabi, barulah nabi tahu. Macam kita baca ayat sebelum kita buka majlis tadi, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Apa yang Allah ajar, kalau Allah berkatkan apa yang Allah ajar itu, Allah redha, maka lekat dalam kepala. Tapi kalau Allah tak nak ajar kepada kita, maka kita tidak tahu. Begitu juga para nabi dan para rasul. Tetapi yang tahu segala-galanya semata-mata Allah. Allah tahu apa yang berlaku esok, apa yang akan jadi, akan datang dan sebagainya. Jadi yang Nabi kata ke sahabat, 10 orang sahabat dijanjikan syurga, itu sebab malaikat Jibril bagi tahu kat Nabi. Malaikat Jibril ambil daripada Allah, bagi tahu kat Nabi bahawa 10 orang sahabat ni dijanjikan syurga. Barulah Nabi kata, bukan Nabi pandai-pandai kira sendiri. Bukan Nabi tengok, oh yang ni kroni, yang ni geng rapat dia, baru bagi. Tak. Bukan sebab tu. Itu adalah utusan daripada Allah. Macam kita, kita ikut siapa rapat dengan kita, dapatlah kelebihan. Dapatlah itu, dapatlah ini. Itu kita bukan berlandaskan wahyu, kita berlandaskan nafsu. Kan? Tapi Nabi tak buat begitu. Nabi berlandaskan wahyu. Jadi apa yang Nabi ketahui itu sekadar apa yang Allah beritahu kepada Nabi. Tetapi yang pastinya tak ada satu makhluk pun yang tahu segala-galanya tentang apa yang akan berlaku pada keesokannya. Atau tak payah kata esok, sesaat selepas tu pun dia takkan tahu. Macam apa nak jadi lepas ni, kita tak tahu. Kan? Wajib mempercayai bahawa sekalian perkara yang telah berlaku, dengan betul-betul baca betul-betul rapi-rapi. Wajib kita percaya bahawa sekalian perkara yang telah berlaku, perkara tu dah berlaku, okey, dan yang akan berlaku ataupun yang akan berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang dah berlaku kehendak Allah, benda yang akan berlaku pun kehendak Allah. Habis macam mana? Kita serah je lah apa nak jadi. Kan? Bukan begitu. Kita benda yang dah berlaku kita tak boleh buat balik dah. Tak boleh nak berbetul balik, tak boleh dah. Jadi apa yang dah berlaku tu memang dah tetap, ketetapan Allah, tak boleh nak ubah. Adapun perkara yang nak berlaku ni, yang kita nak buat lepas ni, maka kita buat berlandaskan hukum syarak. Quran kata boleh tak boleh, hadis kata boleh tak boleh. Kita ikut panduan syarak, ikut apa kata Quran, apa kata hadis, ataupun apa kata ijma' ulama', apa kata kias ulama'. Kita ikut semua tu. Kemudian walhasilnya apa yang berlaku itulah yang dinamakan sebagai qadar. Barulah kita kata inilah ketetapan Allah, inilah takdir Allah. Bukan dengan membiarkan orang-orang kafir berkuasa, orang-orang munafik berkuasa, kita pun kata macam mana dah Allah tetap kafir dengan munafik berkuasa, kita tak boleh buat apa gak, kita duduk diam sajalah. Tak jadi. Kita kena berjuang. Kita kena mempertahankan Islam, menegakkan Islam, tubuh parti atas nama Islam untuk tujuan nak menegakkan Islam, bukan nak jawatan, nak tegakkan Islam. Jadi kita buat dalam pilihan raya, kita berkempen dan sebagainya, tapi akhir-akhir pilihan raya dapat ke puak-puak munafik, dapat ke puak-puak kafir. Itu baru kita panggil takdir. Itu baru kita kata nak buat macam mana, dah takdir Allah akan bagi mereka menang. Itu baru takdir. Selepas apa takdir? Selepas kita sudah usaha dan ikhtiar. Bukan serah bulat-bulat begitu.
Yang pelik bab-bab ni dia kata kita serah bulat-bulat, bab makan pandai pula dia pergi cari. Roti canai oneng kan. Pandai pula dia pergi cari teh tarik. Kenapa tak serah bulat-bulat? Kalau Allah nak buat aku roti canai masuk dalam mulut, masuklah. Duduk saja. Kan? Itu kena faham. Faham? Ni takdir lah ni. Awak nak bagi dia jatuh. Baik. Mana dah tadi? Yang telah berlaku dan yang akan berlaku dengan kehendak Allah SWT, dan dengan kekuasaannya. Kehendak Allah dengan iradat, dengan kekuasaan, dengan kudrat. Tu kudrat dan iradat Allah. Maka kudrat dan iradat itu pula di dalam pengetahuan Allah. Maka terjadilah setiap sesuatu yang terjadi. Itu kita sabitkan dengan apa yang kita belajar di dalam sifat 20 tu. Kemudian usaha dan ikhtiar. Tu dia kena kaitkan. Kalau tidak dia faham ikut serah bulat-bulat je lah. Tak boleh gitu. Kita usaha dan ikhtiar tu ada. Beriman dengan qadar, yakni janji Tuhan baik dan jahat, hendaklah menjadikan seseorang Islam itu berusaha dan berikhtiar pada serba-serbinya. Yang dimaksudkan beriman dengan qadar Allah, beriman dengan ketetapan Allah itu disusuli dengan usaha dan ikhtiar. Adalah akidah yang sesat dan salah kalau beriman dengan qadar Allah tetapi tidak berusaha dan berikhtiar. Itu salah. Itu bukan daripada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, ya kita percaya segala ni ketetapan Allah tetapi didahului dengan usaha dan ikhtiar. Kemudian walhasilnya apa yang berlaku itulah dipanggil sebagai qadar ketetapan Allah. Jelas nak? Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari keredaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintahnya. Wajib dia berusaha dan berikhtiar mencari redha Allah. Macam mana nak cari redha Allah? Dengan amalan-amalan ibadat. Sama ada ibadat yang wajib ataupun yang sunat. Mengerjakan sekalian perintah Allah yang ketaatan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi taat, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan atau larangan Allah itu adalah di dalam skop usaha dan ikhtiar. Tetapi apabila pelaksanaannya telah dibuat dengan berhempah pulah, dengan bersungguh-sungguh, tetapi hasilnya bercanggah, barulah kita kata ini ketentuan Allah. Faham? Ada orang dia cuba nak berhenti minum arak. Dia cuba lelah kali, pum, terminum juga. Tak banyak mana. 2 trailer. Dia kata terminum juga. Terminum tu baru kata takdir. Itu baru kata ketentuan Allah. Sebab tu kalau kita faham benda ni, bila dikait dengan masalah fiqh, sebagai contoh puasa, apabila orang tu termakan suatu bulan Ramadan, maka puasanya tidak batal. Sebab apa tak batal? Ulama jawab, Allah bagi dia makan. Kenapa Allah bagi dia makan? Sebab perkara tu tu tak sengaja. Dia usaha dah tak makan tak minum, tiba-tiba termakan. Sebab apa termakan? Terlupa. Faham? Bangun pagi 1 Ramadan. Sebelum tu tak Ramadan lagi. Jadi itu hari pertama Ramadan, baru nak start puasa. Lepas sahur, mayang subuh tidur. Papa bangun tidur, bini elok pergi dapur, pergi buat nasi goreng. Tak teringat yang tu 1 Ramadan. Makan satu keluarga, siap ajak lagi habis. Ngam baca doa siap. Allahumma barik lana fima razaqtana, makan. Lepas tengah-tengah makan, habis dah licin dah dalam periuk tu. Baru bini kata, bang, ni bulan Ramadan, Allah tak batal puasa, kata ulama. Tak batal puasa. Lepas tu tak apalah, dia pun siap-siap pergi kerja. Pergi kerja, tempat kerja, office dengan rumah dekat. Jadi tengah hari balik ke rumah. Balik-balik bini pergi masak ikan siakap. Masak, makan pula. Makan, siap jilat tulang dah. Nak korek kat kepala tu, bagian korek dengan mata-mata korek. Korek, bini kata, bang, ni kan Ramadan, Allah tak batal lagi. 2 kali makan dah.
Nampak? Sambung balik pergi kerja, cili lekat kat gigi. Office boy tegur, cili bos. Nampak? Kali-kali petang balik kerja, nampak dekat bazar tu ada orang jual goreng pisang. Beli balik rumah bagi ke bini. Bini siap buat dengan air kopi. Kopi biskut ada, hidang goreng pisang. Makan sambil baca surat khabar. Bini makan sekali kak. Tengah-tengah makan bini kata, "Bang, bulan Ramadan." Makan lagi, tak batal puasa. 3 kali makan hari tu. Lalah kali 30 hari straight macam tu juga. Dan dia dikira puasa penuh, tapi dengan syarat terlupa. Bukan, "Bang, Ramadan dah ni." Alah, sikit lagi. Sikit lagi batal. Dia gitu. Sebab apa? Sebab jalan sebab tu juga ulama jawab, orang yang terlepas subuh, tak lewat mana 12.30 bangun. Bangun tu, macam kita sebut itu bukan subuh gajah dah ni subuh itulah natang. Jadi bangun tu dah lewat, tapi tak sengaja, tak dihukumkan dosa, tapi qada, wajib qada. Tapi ni bukan selalu. Ni dia kadang-kadang macam kita sebut accident. Accident kan selalu. Kalau selalu tu bukan accident dah tu malang sungguh. Keluar rumah je kena langgar, keluar rumah kena langgar. Tu bukan accident dah tu. Accident ni sekali-sekala. Makna dalam setahun tu berlaku 2 kali terlajak subuh. Itu panggil itu tak dihukumkan dosa. Tapi kalau dah tiap-tiap hari, memang jadual dia bangun pukul 8.30 pagi baru sembahyang subuh, itu bukan dah tu, itu dosa. Jangan awak main. Lepas tu tengok pula sebab apa lewat. Kalau dia lewat tu atas dasar kerana urusan-urusan akhirat, mana taknya baca Quran punya lama, malam tu akhirnya terlewat tidur, terlajak subuh, yang tu dimaaf. Tapi kalau main game PUBG, ML apa benda lewat, siap tengok movie pula, pukul 3, pukul 4.30 baru nak tidur, lepas tu terlepas subuh, dosa besar. Kan main-main? Sebab itu dikira sengaja. Dikira sengaja. Jangan buat lebih kurang gitu. Hidup tak apa, takut mati. Main-main mati. Kan? Dah nak batal balik je ni. Tak boleh batal balik dah. Hidup boleh cover balik, tobat balik. Kalau mati nak tobatnya. Mencari keredaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintah dan meninggalkan sekalian larangan-larangannya. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang halal. Jadi halal tu bukan maknanya kita berserah, kena cari. Halal perkara yang baik, makanan yang halal, bukan kita serah. Makan je kedai mana. Nak halal tak halal, tak payah kita nak kena tengok. Pandai dia lah, dia yang tanggung dosa, bukan kita. Bukan macam tu. Mu yang nak makan, kena pastikan kedai itu masak makanan yang halal. Kalau tasawuf, orang wali-wali, ulama-ulama yang memegang tasawufnya tinggi, lagi detail, siap tanya lagi. Macam Tok Guru cerita, Tok Guru dia, Tok Guru dulu, dia suka ikut Tok Guru juga pergi mengajar. Lepas tu berkat, kalau nak ikut jalan Tok Guru, ikut Tok Guru. Selalunya lekat jadi begitu. Orang yang ikut Tok Guru ni, tapi jangan ikut sajalah, masuk kereta tidur. Tak jadi. Ikut dan mengaji lah. Bawa kitab, Tok Guru mengajar kat masjid ni, kitab apa bawa. Sambil-sambil mengaji, lepas tu khidmat dengan Tok Guru, tolong Tok Guru niaga barang apa semua, angkat barang. Selalunya budak jenis macam ni, dia dapat keberkatan, ilmu serap masuk dalam kepala dia. Mudah-mudah macam tu je, insya-Allah. Selalunya begitulah. Kalau kita tengok salah silah ataupun biodata ulama-ulama, tak percaya bukalah mana-mana ulama, mesti dia ada dalam cerita kehidupan masa dia mengaji tu, mesti dia ada khidmat dengan guru dia. Tu yang dia boleh jadi guru pula. Tu yang dia boleh ganti tempat guru dia, sebab dia ada khidmat. Tapi kalau ngaji saja tanpa khidmat, berat, susah nak dapat. Kalau ada, wallahu a'lam, mungkin tak banyak, tapi susah.
Tapi kebanyakannya pergi cek tengok. Mana-mana ulama mesti dia jadi ulama macam mana? Pergi tengok masa dia mengaji dulu. Oh, zaman dia mengaji dulu kuat dia berkhidmat dengan guru dia. Tapi bukan khidmat saja, siap dengan mengaji lah, baru dia lekat. Kalau khidmat saja tapi tak mengaji, tak jadi juga. Kan? Lembu sampai kenal dia khidmat. Kan? Pandang lembu tu ingat sangat dia. Kan? Tapi tak hadir kuliah tak jadi juga. Dia hadir kandang je, jadi macam lembu je lah. Contoh, bukan kata kat sini. Contoh. Dia gitu. Contoh, tak kata siapa. Okeylah, bukan lembu lah, kuda. Dia jaga kandang kuda, tapi tak hadir kuliah, jadi macam kuda je lah. Yang terasa pula tak, bukan kata tak, kita bagi contoh, nak bagi faham. Maknanya biar selari khidmat dan mengaji. Bukan mengaji saja tanpa khidmat pun tak jadi, khidmat saja tanpa mengaji pun tak jadi juga. Seperti mana kita nak berjalan, dua-dua kaki kita pakai, kanan pun jalan, kiri pun jalan, baru jalan tu elok. Tapi kalau main pakai sebelah, turun tangga lagi pakai satu kaki kanan. Elok jalan elok, boom, jatuh dalam kolah tu. Kan? Sebab tak stabil. Gitu juga. Jadi memperbaiki kehidupan itu, dan memperbaiki kehidupan, dan perlu kita berusaha dan ikhtiar memperbaiki kehidupan kita. Tak payah nak tunggu orang perbaiki kita, kita lah perbaiki kita sendiri. Kalau kita nak tunggu orang perbaiki kita, sedangkan kita sendiri tak nak perbaiki kita, maka kita takkan dapat memperbaiki kita. Dia begitu. Dulu ada seorang pelajar pondok sini. Dia kena buang, dia nak keluar pondok. Kita pun tanya, kenapa nak keluar? Saya rasa saya tak boleh duduk sini. Kenapa pula? Sini disiplin tak kuat, peraturan tu tak mantap. Macam saya tak pergi solat jemaah pun tak ada apa-apa. Saya tak masuk kuliah pun tak ada orang marah. Jadi malah saya duduk sini. Maknamu bodoh. Bukan tunggu kena peraturan, bukan tunggu kena orang jerkah, bukan tunggu orang kena kejut. Mulah bangun sendiri. Sebab dirimu. Orang lain tak rugi apa. Kita yang tak bangkit subuh, orang lain bangkit subuh. Yang rugi orang lain ke kita? Kita lah. Kita yang berdosa menanggung, orang lain tak kena tanggung dosa, kita lah tanggung. Sebab kita tak bangun. Jadi jangan salahkan orang lain. Ini zaman hari ini suka nak menyalahkan orang, diri sendiri tak nampak salah. Pelik sungguh. Tu ada. Jadi jangan begitu. Jadi bukan masalah sekolah, bukan masalah peraturan. Peraturan hanya guideline saja. Kita tahu dah ada peraturan, ikutlah peraturan. Bukan jangan tunggu sampai orang nak jerkah kita. Orang pun bukan ada masa sangat nak menjerit-jerit, nak panggil kita dan sebagainya. Amboi besar kepala sangat nak kena jemput daripada bilik suruh datang semayang. Apa pangkat kita begitu. Jadi kita kena usaha sendiri. Ni direct to the point lah anak cakap kan. Budak tahfiz sebagai contoh pun satu masalah. Dalam tahfiz elok, nak bangun awalnya apa semua. Bila keluar tahfiz, apa pun tak jadi. Bangun lewat, apa jadi begitu? Jadi maknanya kamu sebelum ni kerana apa? Kerana arahan orang, arahan manusia, kerana arahan guru. Itu semata-mata. Maknanya mu sembahyang subuh kerana manusia, kerana makhluk, kerana tok guru, kerana ustaz, bukan kerana Allah. Dan mana lillahi ta'ala yang kamu lafaz. Yang ni yang akan dibalas oleh Allah nanti di pada masyarakat. Kazabta, kamu pendusta, kamu bohong, kamu penipu, kamu kata buat kerana aku, tapi kamu buat bukan kerana aku, mau buat kerana makhluk. Habis rosak. Apa amalan kita ni? Tak ada apa dah lah. Balik kering kontang, jumpa Allah. Tak macam mana nak masuk syurga. Kosong. Jadi biar kita buat dengan kita faham sendiri. Kita buat untuk diri kita. Jangan ikut kawan, ikut diri kita sendiri. Kita yang faham benda tu. Ini sampai nak kena kata serban, baru nak pakai serban. Nak kata itu, baru nak buat itu. Nak kata ini, baru nak buat ini. Tak kata, tak buat. Jadi macam mana tu? Kita bukan kecil-kecil lagi, dah besar panjang dah masing-masing.
Dia bukan nak marah ni, sebab kena dengan tajuk. Nah, kalau tajuk sifat 20 hari tu tak boleh nak masuk. Ni dia kenalah. Dia ikut tajuk juga. Nak memberi kesedaran kita bersama. Supaya kita buat bagi elok lah. Kita buat bagi elok. Ni tak lama lagi sekolah akan dibuka. Jadi kalau orang yang ada kat sini dah tak elok perangai ni, macam mana kita nak terima pelajar baru? Jadi kita nak tarbiyah yang ada kita pada hari ini ni biar elok, supaya bila pelajar baru masuk nanti, pelajar baru boleh ikut perangai yang elok. Tapi kalau yang ada sekarang perangai yang tak elok, pelajar baru masuk nanti akan jadi tak elok lah. Bila jadi tak elok susah. Tok guru nak tarbiyah macam mana? Jadi masing-masing ikut kepala masing-masing, jadi masalah. Baik, dia gitu. Jadi semuanya usaha dan ikhtiar kita. Tetapi kalau macam kita sebut tadi, dia dah berusaha dah, tetapi dia dah berusaha dah kunci jam. Kat 8 jenis jam dia kunci. Jam dinding, jam tangan, jam kaki, semua jam ada. Bunyi tu tak payah nak kata dah. Kalah locengnya apa nama dekat balai bomba. Lebih kuat daripada tu lagi. Kuat sangat sampai 5 buah rumah boleh dengar dia punya alarm. Tapi tak bangun juga. Nak buat macam mana? Itu baru namanya takdir. Sebab sudah usaha dan ikhtiar. Tapi ingat, macam kita sebut tadi, bendanya sekali-sekala, bukan tiap-tiap hari. Ni tiap-tiap hari alam duk joget saja. Alam sampai penat. Mula kuat lah bunyi, geneng. Last kali geneng. Slow lah bunyi alam. Dia pun lemah, dia pun penat, kata. Penat aku jerit bangun budak, kata. Contohlah. Hendaklah yakin bahawa tiap-tiap suatu perkara itu adalah mengikut sebab-sebabnya. Jadi apa yang berlaku ni ikut atas sebab. Maksudnya sini, apa yang berlaku tu, setiap yang berlaku kita kena pandang ianya ada hikmah. Jangan kita pandang ianya semuanya tak elok. Contoh macam COVID-19 ni, pada secara mata kasarnya ialah nampak satu masalah besar, penyakit yang memudaratkan dan sebagainya. Tetapi setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Jadi apa yang Allah buat tu ada sebabnya untuk kita. Bukan Allah tu bersebab, tapi untuk kita bersebab. Jadi apa tujuan Allah buat? Kita cari lah apa hikmah dia. Antara hikmahnya, pusat-pusat maksiat ditutup. Sampailah tak boleh lagi buka karaoke, kelab-kelab malam. Alhamdulillah. Jadi pusat perkara-perkara maksiat dapat dikurangkan. Walaupun tidak hilang secara total, tidak hilang 100%, tapi sekurang-kurangnya dapat dikurangkan. Okey dah tu. Itu antara hikmah dia, nikmat dia. Walaupun dalam masa yang sama tidak ada solat berjemaah di masjid, tetapi kita boleh tetap dirikan jemaah di rumah masing-masing. Dan juga melatih diri bagi orang lelaki untuk jadi tok imam dalam keluarganya sendiri. Bini baru tahu kebolehan suami boleh baca ke tidak Fatihah. Tengok-tengok Siratul Labi baca. Baru tahu. 18 tahun dah menikah. Lupa suami, labu-labi punya suami. Elok aja Siratul Labi nak. Anak 9 tahun ngaji sekolah agama tegur Siratul Ladzi bah. Tu apa punya abah punya tu. Tapi maknanya itu antara hikmah. Dapat bersama dengan keluarga, dan sebelum ni sibuk dengan kerja masing-masing. Dapat duduk dalam family, walaupun tak ke mana-mana, tapi dapat memeriahkan suasana di dalam rumah. Dan semua keluarga duduk di rumah. Jadi ada hikmah-hikmah dia. Jadi jangan setiap yang berlaku itu kita pandang ianya semua tak elok. Kita pandanglah ada hikmah di sebaliknya. Apa juga? Orang berputus kasih dengan sesama manusia, tapi Allah datangkan kasih dengan Tuhannya. Ada orang jadi macam tu. Bukan kata siapa-siapa dak ni, contoh macam Ana sendirilah. Pernahlah kita putus. Kita pun down, gimana down? Surau lagi. Nampak? Sebab dah tak ada apa, sedih, doa pada Allah. Tak apalah, walaupun kita sedih bahagian tu, tapi dalam masa yang sama Allah bagi kita sesuatu. Sebab tu bila Allah timpakan penyakit pada seseorang, itu erti Allah mengampunkan dosa dia. Untung dia. Sebab tu jangan kita memandang kita sihat itu semata-mata nikmat. Belum tentu.
Jangan belagak, oh umur saya 94 tahun. Nampak? Tak ada sakit apa. Nah, tapi jauh daripada rahmat Allah buat apa? Nah, 94 tahun tergilakan jawatan lagi. Nah, tu. Jadi orang yang banyak sakit pula jangan kita kata banyak dosa tu yang kena banyak penyakit. Nah, tak ada lagi mampu. Mampu pula dia doa. Kau hajar sungguh. Kan. Nah, kadang-kadang sakit tu nikmat. Mana nikmat? Allah nak mengampunkan dosa dia, Allah nak tambahkan pahala dia. Sebab ghalibnya, kebiasaannya, orang yang sakit banyak ingat Allah banding orang yang sihat. Orang yang susah banyak ingat Allah banding orang yang senang. Bukanlah wajib tapi ghalib. Ghalib tu maksudnya kebiasaan. Tapi ada je orang yang sihat banyak ingat Allah. Ada je orang yang kaya raya senang bermewah tapi dia tetap ingat Allah. Ada. Tapi ghalib kebiasaan tu tak macam tu. Sebab bila sakit sebut nama Allah. Allah sakit ya Allah. Ya Allah sakit ya Allah. Tak payah kata orang lain, diri anda sendiri gitu. Masa tengah sonok gelak dengan member, kelakang buat lawak. Nah, malah sakit telinga itu, pedih kat dalam ni, berdenyut-denyut. Allah tak boleh tidur malam. Ni tekan ni, pok bengkak sampai ke rahang ni. Nak tak boleh tidur, sebut nama siapa? Sebut nama member. Syambi, Syahid. Dah sebut. Allah sakit Allah, tak boleh tidur ya Allah, sakit Allah. Sebut baru nak sebut nama Allah. Tu. Itulah diri kita, kan? Sebab tu bila mendapat kemudaratan, musibah, sakit dan sebagainya, jangan pandang ianya semata-mata duka cita. Tapi carilah hikmah di sebaliknya. Maka bila kita jumpa hikmah di sebaliknya, kita akan tersenyum gembira dengan apa yang kita tertimpa tadi. Walaupun ianya sakit, tapi mulut masih lagi boleh tersenyum kerana memandang nikmat di dalam sakit itu. Tu. Kemudian berkenaan dengan takdir ni, takdir dalam kitab kita tambah daripada kitab lain sebagai ilmu tambahan pada kita. Takdir terpecah pada dua. Satu namanya takdir mubram. Satu takdir muallaq. Mubram ejennya mimba ramim. Mubram tu maksudnya lulus. Muallaq ambil daripada perkataan alaq. Muallaq tu maknanya tergantung. Jadi ada takdir yang lulus, ada takdir yang tergantung. Ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Takdir mubram ni takdir apa? Takdir yang dah Allah tetap dan tak boleh ubah. Memang tetap, takkan berubah. Bukan tak boleh ubah maknanya Allah tak ada kuasa ubah. Allah boleh ubah, tapi maknanya Allah takkan ubah. Tetap sungguh. Itu dipanggil takdir mubram. Tapi di sana ada juga yang disebut sebagai takdir muallaq. Muallaq ni tergantung. Tergantung apa? Tergantung atas kehendak Allah. Kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubah. Tetapi kalau Allah ubah pun dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan pengetahuannya. Dia tahu benda tu akan ubah, jadi Allah ubah. Bukan Allah ubah tu kerana kita nak ubah. Banyak orang salah faham, dengan sebab dia doa Allah ubah takdir. Tak. Doa tak boleh mengubah takdir. Habis yang jadi berubah tu, itu berubah bukan sebab doa kita, berubah dengan kehendak Allah pada sudut takdir muallaq ni. Takdir mubram, takdir yang Allah tetap dah. Nah, macam mana wallahu alam lah, tapi apa yang Allah dah tetap dan takkan ubah. Sebagai contoh, Islam itu agama Allah, takkan ubah dah sampai bila-bila pun. Quran itu kitab Allah yang terakhir, takkan ubah dah. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, takkan ubah dah. Tapi kalau Allah nak ubah, Allah ada kuasa, tapi Allah tak ubah. Itu maknanya takdir mubram. Takdir muallaq tergantung. Allah nak ubah ke tak nak ubah, itu hak Allah. Contoh takdir muallaq, kata ulama, seperti sabdaan Nabi. Nabi kata, tidak adalah yang memanjangkan umur melainkan dengan bersedekah. Maksudnya mafhum hadis tu, dengan kita bersedekah boleh memanjangkan umur. Jadi boleh memanjangkan umur ini dalam takluk takdir muallaq, kata ulama. Maknanya contohnya begini. Dalam Lauh Mahfuz, sebab takdir kita ni ada dalam Lauh Mahfuz, Allah dah tulis.
dah apa tercatat siap apa benda yang berlaku. Jadi contoh, dalam Lauh Mahfuz tu tertulis mati 94. Contoh, mati 94 umur. Kan? Tetapi sebab dia kuat bersedekah apa semua, maka berubah. Tapi bukan sebab itu Allah yang nak ubah. Cuma nampak macam sebab bersedekah, tapi bukan sebab bersedekah. Hakikatnya Allah lah yang nak ubah. Allah pun padam daripada kitab tu 94, Allah tukar kepada 4 tahun je. Contohlah, patut 94 mati 4 tahun tu. Allah boleh buat. Sebab ada dalil dalam ayat Quran mengatakan Allah lah yang menentukan. Allah berkuasa memadamkan ataupun Allah nak tetapkan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kata ulama sebagai takdir muallaq. Maknanya dalam catatan Allah boleh ubah, dan Allah tahu dia akan catatan itu akan diubah. Contoh, faham tak maksud dia? Bukan Allah tak tahu, maknanya Allah pun tak tahu bahawa umur dia nanti akan diubah. Tak, Allah tahu umurnya akan diubah daripada apa yang telah tercatat. Dan Allah tahu yang dia akan derma, Allah tahu dia akan doa, Allah tahu dia akan minta, Allah tahu dia akan buat solat hajat, Allah tahu semuanya. Jadi bila kita buat solat hajat, kita doa, kemudian berubah, apa yang berlaku itu, fahamlah berubah tu bukan sebab kita minta, tapi berubah tu kerana Allah yang nak diubah, dengan hakikatnya bahawa Allah tahu dia akan diubah. Sebagai contoh, ada dalam hadis ke ataupun ayat ke yang kita jumpa Allah memadam nama-nama mereka, macam ni dah, terselamatlah mereka daripada api neraka kalau buat satu-satu amalan ni. Macam kita baca dalam kitab-kitab lain lah kan, kitab Kifatul Mu'tazz, siapa baca gini maka dia diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka. Maknanya kata ulama, takdir kata dia tu namanya ada dalam ahli neraka, tapi sebab dia mengamalkan amalan itu, maka Allah padam nama dia, masukkan dalam ahli syurga. Jadi kalau ikut asal takdir dia, nama tu telah tertulis dalam neraka, tapi Allah berkuasa memadam namanya dan dituliskan namanya pada ahli syurga. Allah berkuasa. Takdir itu dipanggil takdir muallaq, yang boleh diubah dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah dan dengan pengetahuan Allah. Jadi jelas takdir ada dua, mubram dan muallaq. Tetapi segala-galanya adalah memang ketetapan Allah dah. Jadi nama yang dipadam daripada neraka ke syurga tu, itu dalam ketetapan Allah sejak azali lagi. Sejak azali lagi Allah tahu namanya akan dipadam dan ditukar. Allah tahu dah, bukan baru tu Allah tahu. Bukan macam tu. Allah tahu sejak azali lagi. Kalau baru tu Allah tahu, maknanya Allah jahil. Jadi mustahil, akal tak boleh terima mengatakan Tuhan jahil. Jelas kan? Boleh faham takdir mubram dan takdir muallaq. Boleh jelaskan kepada masyarakat awam lepas ni atas kekeliruan yang ada. Takut dan harap dalam bahasa Arab dipanggil khauf dan rojak. Takut tu khauf, harap tu rojak. Bukan rojak buah tu. Rojak ra jim alif hamzah. Rojak ni pengharapan. Khauf kha waw fa. Khauf, takut. Jadi dalam hidup kita ni, berkaitan dengan qada dan qadar ni, dalam hidup kita ni, kita tak boleh lari daripada khauf dan rojak. Mesti ada khauf, mesti ada rojak. Terlebih sangat khauf, datangkan rojak. Terlebih sangat rojak, datangkan khauf. Contoh macam mana? Dia terlampau takut sebab dia banyak dengar cerita ataupun ayat-ayat yang menceritakan tentang azab neraka. Takut sangat dia, sampai tak boleh tidur malam. Takut sangat, takut Allah tak terima taubat dia, takut Allah tak ampun dosa dia yang dulu-dulu, takut sangat. Ada jenis gini sahabat-sahabat kita. Ni yang ada dalam grup pun ni dengar betul-betul. Ada yang jenis macam tu, kadang-kadang nak jak-jak WhatsApp ana, jak-jak mesej ana, ustaz tolong ustaz, macam mana ustaz kalau Allah tak terima dosa saya. Dengar betul-betul. Jadi perasaan takut kita ni terlampau tinggi sangat.
Bila terlampau takut sangat, bawakan rojak. Apa tu rojak? Pengharapan. Cari ayat-ayat yang menceritakan tentang keindahan-keindahan ataupun pengampunan-pengampunan Allah. Menyebabkan takut tadi akan kurang sikit. Bukan kurang sangat, kurang sikit. Jadi taklah takut sangat. Jadi bolehlah tidur malam tu. Maknanya insya-Allah kita jumpa Allah nyatakan ayat tentang azab neraka, akan dibakar dalam api neraka gini. Jadi kita terlampau takut, tengok-tengok ada jumpa ayat innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah sangat kasih, sangat sayang pada orang yang bertaubat. Kita dah bertaubat, maka kita duduk makam orang yang Allah kasih. Kenapalah? Lega sikit. Allah sayang kat aku, Allah kasih kat aku. Turunlah takut tu. Bila turun-turun, terlajak turun. Sampai tak takut langsung. Harap je. Steady. Tak apa. Kita tikar nombor ekor ni. Lepas ni kita taubat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Aduh, ketuk kepala dengan helmet. Ada je kata. Alah tak apa. Kadang-kadang setan cocok. Ada yang jenis ni kahwin, buat kenduri kahwin. Lepas tu tak semayang. Ada banyak pengantin tak semayang. Nak macam mana pukul make up sejak lepas subuh lagi. Lepas subuh tu dah start make up dah. Mak andam tidur situ tu kot. Make up sampailah ke pukul 12. Pukul 12 pengantin lelaki pula nak datang. Dia nak bertemu, nak bertembung. Kepak pukul 12. Masuk dalam kemah. Masuk silat dulu. Kelepak kelepuk. Salam acah-acah, nak salam gelar tarik salam. Lah kali makan pula, dipanggil makan beradab. Ni pula berpusing-pusing tangan ni. Lah kali nak buka balik tak lepas. Nampak ikat mati dah. Yang ni pusing sini, ni suak dia. Tengok-tengok dah terlajak ke pukul 1 lebih dah. Zuhur dah masuk. Tak mayang di Zuhur tu. Sebab duk makan situ. Lepas dah makan suak-suak apa semua, kata kena potong kek pula. Potong kek dah 2,5. Potong kek. Nampak? Ni main suak-suak kek pula. Lepas tu pula saudara dari jauh kata nak bergambar pula apa semua. Ni kenal pula ni saudara daripada Singapura, yang ni dari Hong Kong. Macam-macam saudara jauh datang. Yang ni lah belah sepupu, ni belah mak, ni belah jiran. Belah celah ketiak lah apa semua habis lah. Habis gambar salam apa semua, lajak sampai pukul 4. Zuhur tak mayang. Lah kali adalah warak tu, adalah sikit malaikat bisik kata Zuhur tak mayang lagi. Ni pukul 4 dah. Dia pun nak bawa masuk. Juru kamera kata kita kena ambil gambar outdoor ni. Dia pun kata tak semayang lagi ni. Setan pun cocok kata sekali ni je tak semayang. Raja sehari kan, kata setan. Padahal bukan raja sehari, setan sehari. Dah tak semayang, setan lah. Lah kali pergi tak semayang, pergi ambil gambar. Dekat celah sawah lah apa semua. Ambil gambar. Kat kubur pun ada ambil gambar. Batuk kat kubur tu biar insaf. Dah dia lagi lupa Tuhan. Ambil gambar sampai ke pukul 6. Nak ambil gambar outdoor. Banyak nak tonggeng sana, terbalik sini. Nampak? Yang ni dukung dia, ni dukung dia. Macam-macam cara. Freestyle lah, hapus style lah. Yang lawaknya juru kamera pun sama tonggeng. Ada yang nak tengok dengan juru kamera siap-siap meniarap lagi. Nak buat gambar tu macam lah hebat sangat. Macam nak keluar sak gambar. Padahal Facebook dia itu pun tak ada siapa like, dia seorang like. Ambil gambar, lanjak sampai kau apa? Kau 6. Zuhur tadi tak semayang, asal tak semayang gini. Balik rumah, mak saudara dia kata, hadiah banyak. Buka hadiah dulu. Nak tengok. Mana tahu dapat 2 periuk nasi, bagi 1 kat makcik. Buka hadiah pula. Buka hadiah sampai kau apa? Sampai pukul 8 malam, asal tak semayang. Dengan makcik-makcik tak semayang. Satu keluarga jadi keluarga setan sehari. Sampai pukul 8 dah penat, letih. Masuk bilik, terbongkang tidur. Maghrib tak semayang, isyak tak semayang. Letih punya pasal, terlajak bangun pukul 12 tengah hari esoknya. Subuh tak semayang. Straight 5 waktu tak semayang. Tu
Bahana siapa? Setan kata sehari ni je. Walaupun sehari je, 5 waktu tak semayang, hati sudah jadi hitam. Bila sekali dah seronok atau sekali dah berjaya buat perkara maksiat, dia akan nak lagi. Akhirnya dah jadi biasa meninggalkan solat. Dia begitu. Orang yang sekali dua meninggalkan solat, dia akan terbiasa meninggalkan solat. Dia begitu. Lepas tu jangan, sebab tu kalau boleh jangan sesekali pun. Kalau tak sengaja tu, itu tak apa. Tapi kalau dibuat dengan sengaja, lama-lama dia jadi biasa. Bila jadi biasa, dia tak rasa bersalah. Sampai tak rasa apa-apa meninggalkan solat. Jadi rosak habis. Jadi itu nak terlampau harap sangat, tak ada takut, maka bawa datang ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah gitu-gitu gini, menyebabkan jadi takut. Maka harap jadi kurang, takut naik pula. Itulah kehidupan kita sampai Allah cabut nyawa kita, sampai Allah matikan kita. Kita nak kena kontrol tu. Kontrol takut, rojak. Takut, rojak. Bagi dia seimbang. Tak takut sangat, tak rojak sangat. Jangan kurang sangat takut, jangan kurang sangat rojak, harap. Jadi bagi dia stabil, takut dengan rojak tu. Bagi dia sentiasa seimbang. Ibaratnya orang yang boleh seimbang, barulah dia boleh berdiri di atas tali tadi. Begitu jugalah ibaratnya orang yang boleh seimbang kehidupannya, barulah dia boleh seimbang berdiri di atas titian sirat. Orang yang jatuh daripada titian sirat, orang yang jatuh di bumi ni. Bumi lagi dia jatuh dah. Jatuh macam mana? Tak boleh kontrol kehidupan dia, akhirnya tersasar perkara-perkara yang salah. Kalau dunia lagi sudah jatuh, sedangkan dunia ni selebar-lebar tanah pun dah jatuh, bayangkan sehelai rambut dibelah 7, macam mana nak berdiri atas dia. Tapi kalau orang yang berjaya menstabilkan kehidupannya di dunia, insya-Allah walaupun selai rambut dibelah 7, dengan pertolongan Allah, maka dia akan selamat melintasi titian sirat. Dia begitu. Moga-moga kita semua mendapatnya, insya-Allah. Jadi itu dia. Dengan beriman kepada qadar itu, hendaklah menjadikan seseorang itu bersifat takut kepada Allah. Maka dengan sebab beriman qadar dan qadar ni, dia kena takut kepada Allah. Pupukkan takut. Macam kita sebut tadi, bawa perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang menakut-nakutkan kita kepada Allah. Jadi takut ni dia ada dua. Dia ada takut dengan taat, ada takut dengan benci. Dengan Allah kita takut, dengan hantu pun kita takut. Betul tak? Tapi takut dengan hantu tu benci. Takut dan benci. Kita takut jumpa dia, dan kita tak nak jumpa dia, benci. Hodoh. Kan? Tapi ada pun Allah Ta'ala takut dan rindu, takut dan sayang. Kita takut dengan Allah, tapi lagi takut, lagi sayang, lagi takut, lagi rindu. Ibaratnya begini. Ada orang, dia takut dengan bini. Dalam masa sama, dia takut perompak tak? Perompak masuk rumah dia, bini dia suruh pergi lawan perompak tu. Dia takut dengan perompak tu, sebab perompak tu badan besar. Tapi dia lawan juga dengan perompak tu. Sebab apa dia lawan? Sebab dia takut dengan bini dia lagi. Sebab bini dia suruh. Nampak? Jadi takut dengan bini tu, takut sayang. Dia takut dengan bini dia sebab dia sayang bini dia. Dia takut kalau bini dia dah tak sayang dia, hilanglah kasih sayang. Berpisahlah dia dengan bini dia, dia akan sedih. Jadi dia sayang bini dia, jadi dia takut. Takut bukan masuk ikut telunjuk. Takut tu dia menjaga perhubungan dia dengan isterinya, jangan melukaikan hati isteri dia. Dia jaga betul-betul. Tu takut lah tu. Tu baru takut bini yang betul. Yang dengan perompak tadi dia takut tak? Tapi takut tu dia tak suka, dia benci, dia tak nak tengok. Dia lawan. Itu takut kepada benda yang tak elok, benda yang jahat. Adapun kita dengan Allah ni takut, tapi takut yang disayang. Jadi sebab tu dia begini. Manusia ni dia ada dua makam dia. Satu makam ahlul mujahadah ataupun ahlul ibadah. Kebanyakan kita semua sekarang ni lah. Maka ahlul ibadat. Maka ahlul ibadat maknanya orang yang bersusah payah mengerjakan ibadat ni.
nak bagi elok. Kemudian sama juga nama lainnya makam Ahlul Mujahadah. Orang yang bermujahadah, berjuang tak habis-habis lawan nafsu, lawan hasutan iblis, lawan jatuh bangkit balik, lawan jatuh bangkit balik, lawan jatuh bangkit balik. Kita gitulah. Kalau sebab tu ana cakap hari tu, saat kita tengah semangat, buatlah amal sebanyak-banyak ni. Sebab nanti bila saat kita tengah down ataupun kurang mood, kurang semangat, kita akan slow dalam beribadat. Sebab diri kita ni terumbang ambing. Kejap elok, jap tak elok, jap elok, jap tak elok, jap semangat, jap tak semangat. Jap rajin, jap malas. Kan? Masa time rajin, lembu tak keluar kandang lagi, dia sampai dah. Contoh. Masa tu tengah semangat sangat. Tengah malas, lembu sampai sondol habis pagar-pagar sebab tak diberi makan lagi. Contoh. Kan? Jadi kadang-kadang begitulah hidup kita ni. Kejap elok, kejap tak elok, kejap A, kejap fail, kejap lulus, kejap gagal. Jadi dia begitu. Jadi masa tengah elok tu buatlah sebaik-baiknya. Jadi bila keadaan kehidupan kita begitu, itulah dipanggil Ahlul Mujahadah. Kita terpaksa berjuang untuk lawan hawa nafsu kita, lawan kemalasan kita, lawan sikap yang tak baik yang ada pada diri kita. Kita berjuang habis lawan. Kadang memang sampai bersusah payah. Sampai ada yang tanya WhatsApp, kadang orang luar lah WhatsApp, "Ustaz, macam mana nak istiqamah Ustaz? Saya ni dah taubat, tengok-tengok buat balik dosa." Memang macam itulah hidup ni. Kamu nak taubat, lepas tu kamu takkan buat dosa dah. Nak cari mana? Para nabi, para rasul maksum. Kita bukan maksum. Kalau Allah pilih pun naik makam mahfuz. Yang kita belum pilih ni mampus. Asal baik jahat pula. Lepas tu taubat balik, jahat pula. Buat lagi, taubat lagi. Jadi yang dimaknakan dengan makna istiqamah ialah sentiasa bertaubat bila mu bersalah. Bila mu buat jahat, taubat balik. Buat jahat, taubat lagi. Buat jahat, taubat lagi. Istiqamahlah bertaubat. Itulah namanya istiqamah yang sebenarnya. Bukan dengan bila buat salah, relax. Buat salah, relax. Tu bukan. Tu baru jahat, sejahat-jahat manusia. Kan? Tapi selemah-lemah manusia, gitulah. Bila buat jahat, taubat. Bila buat salah, minta maaf. Dia Allah dengan makhluk tak sama. Makhluk ni bila kita buat salah, minta maaf. Sekali tu kita maafkan. Masuk 2-3 kali, kita naik nyampah agak. Hang tak habis-habis, senang hang cakap. Buat salah minta maaf, buat salah minta maaf. Nyampah aku. Tu makhluk sama makhluk. Adapun Tuhan, berjuta kali kita buat salah, kita taubat, Allah tetap terima taubat kita. Jadi apa alasan kita untuk tidak bertaubat kepada Allah? Kan? Allah tak pernah rasa jemu dengan ketaubat kita. Walaupun Allah tahu dia ni taubat sekarang, satgi buat pula. Allah tahu. Kan? Takdir semua kan Allah tahu. Tetapi walaupun Allah tahu, Allah tetap terima taubat kita. Jadi teruskan je lah bertaubat. Itulah namanya istiqamah. Itu makam yang pertama. Makam yang kedua, seorang hamba, kalau dia berjaya mujahadah dia ni, dia berusaha sungguh-sungguh, lama-lama Allah naikkan makam dia. Akhirnya dia akan sampai ke makam Ahlul Inayah, nama dia. Ahlul Inayah ni orang yang sudah mendapat pertolongan Allah. Dalam kitab Hidayatul Salikin sebut, matanya penglihatan Tuhan, telinganya pendengaran Tuhan, kata-katanya kata-kata Tuhan, tangannya tangan Tuhan, kakinya kaki Tuhan. Maksud sini bukan dia jadi Allah, bukan jadi Tuhan, tapi maksud matanya mata Tuhan, artinya apa yang dilihat, Allah jaga penglihatan dia. Dia lihat benda yang elok aja. Telinganya Allah jaga, mendengar yang elok aja. Mulutnya Allah jaga, cakap benda yang manfaat sahaja. Tangannya Allah jaga, memegang benda yang elok sahaja. Kakinya Allah jaga, pergi ke tempat yang terbaik sahaja. Itu sudah mencapai tahap Ahlul Inayah, dalam jagaan Allah dah. Sebab tu ulama-ulama kita bahasakan hafizahullah. Tuan Guru Siddiq Noh hafizahullah. Apa maksud hafizahullah? Jagaan Allah. Sebab ulama ni duduk dalam jagaan Allah. Mereka terpelihara. Mereka lah yang masuk dalam makam
mahfuz. Mereka ni terpelihara, mahfuz. Tapi sebelum nak sampai mahfuz tadi, kena mampu dulu. Kita semua ni lah kena mujahadah dulu. Dia tak boleh terus tingkat situ. Tok Guru sebelum dia capai tahap tu pun dia susah payah juga. Mana ada mana-mana ulama lahir-lahir terus ulama tak? Daripada orang biasa dulu, ngaji, berusaha, berjuang lawan hawa nafsu, sampailah akhirnya Allah angkat kedudukan makamnya menjadi seorang ulama yang hebat, seorang wali yang hebat. Begitu juga nak sama kita semua bermujahadah. Macam hari ni kita tak boleh nak kata siapa-siapa. Siapa yang ada depan anak ni, siapa tahu mungkin satu hari nanti dia ni wali sebenarnya. Kita tak tahu. Mungkin sekarang dia lara, mungkin sekarang dia main, mungkin sekarang dia PUBG. Esok dia wali PUBG. Nampak? Dia jadi tok wali. Nak tengok jadi ulama besar, nampak Quran dalam kepala, hadis beribu-ribu dalam kepala. Mana kita nak tahu? Kita tak sangka, kita tak boleh nak tahu. Kan? Tapi tetap perjalanan hidup kita terpaksa bermujahadah untuk mencapai tahap yang hidup. Tak payah kata akhirat, bab dunia pun macam tu juga. Nak jadi kaya raya, jadi jutawan, ingat lahir-lahir terus jadi jutawan. Kena usaha juga. Daripada mula berniaga susah apa semua. Jatuh dalam perniagaan, jatuh naik sampailah akhirnya barulah berjaya jadi jutawan. Kalau dunia pun payah, akhirat lebih payah lagi. Itu dia. Jadi kalau orang yang telah mencapai makam tersebut, tak apalah, kebahagiaan dia dalam jagaan Allah. Jadi dua makam ni, kenapa nak sebut dua makam ni? Makam ahlul ibadah tadi, ahlul mujahadah tadi, dia ada perasaan takut, tapi takutnya masih lagi takutnya terhadap siksaan Allah. Dia takutkan neraka Allah. Dia takut kalau aku kena azab, kalau aku tak semayang ni, habis aku kena azab dan neraka. Jadi dia semayang. Kalau aku buat benda jahat ni, habis aku kena seksa gini. Dia takut azab kubur, takut azab neraka. Adakah rasa iman? Tak, ulama kata. Cuma imannya iman budak kecil, iman budak pasti. Imannya masih lagi lemah, tetapi dia sudah dikira beriman. Dan tak salah pun, tak jadi kafir pun kalau dia takutkan neraka. Kerana kata ulama, takutkan neraka bererti takut akan siksaan Allah. Takutkan siksaan Allah bererti takutkan Allah lah. Macam kita buat salah, kan? Jadi kita tahu perbuatan kita tu salah. Kemudian kita dapat tahu ada kawan kita pergi report ke ustaz. Jadi ustaz pun sebut nama kita. Mat, sini, datang jabat. Kita dengar tu, kita dah menggeletar dah. Jadi kita takut. Kita takut sebenarnya takut ustaz ke takut nak kena rotan oleh ustaz? Kita takut tu kena rotan. Kalau ustaz panggil tapi ustaz belai, bagi pula duit RM10, kita pun tak takut. Betul tak? Mat, kenapa hang pecahkan tingkap? Sebab saya sepak main bola, Ustaz. Nah, RM10. Satu tingkap 10. Nanti saya pecah lagi esok. Kita pun tak takut. Tapi kita tahu sebab kita pecah tingkap ni, ustaz akan rotan. Satu tingkap, 2 sebab. Nampak? Jadi kita takutkan rotan. Jadi takutkan rotan itu sebabnya takutkan ustaz juga. Sebab yang merotan itu ustaz. Sama juga macam tadi. Takutkan neraka itu bererti takutkan Allah. Sebab yang mengazab itu Allah, yang menghukum itu Allah. Jadi tak salah kata ulama takutkan neraka. Cuma imannya tahap rendah. Itu saja. Kemudian orang macam ni dia takutkan, itulah takutkan neraka. Makam ahlul inayah yang kita sebut tadi, yang hebat tadi tu, para wali dan sebagainya, mereka ini bukan lagi bicara tentang takut neraka. Mereka bukan lagi bicara takut neraka. Yang mereka takutkan ialah kasih sayang Allah. Mereka takut Allah sudah tak sayang pada dia. Kan? Macam Tok Guru kita sebut, kalau sudah hilang kemanisan ibadat kepada kamu, ketahuilah bahawa Tuhan sudah mula membenci kepadamu. Dengar kata benci tu menggeletar tangan dia, takut. Takut Allah benci kat dia.
takut Allah tak sayang kat dia, walaupun Allah tak azab dia. Ada orang macam kita sebut tadi lah, tak bangkit sembahyang subuh, Allah tak azab dia. Bangun elok pagi, elok relax, tak ada apa-apa, tak jatuh tangga, tak ada apa, tak ada luka, tak ada apa. Allah tak beri kepada dia balasan. Tetapi kalau dalam hatinya ada sayang pada Allah, dia takut Allah benci kat dia sebab dia tak sembahyang subuh. Dia takut sayang tu, bukan pasal azab. Itu makam ahlul inayah. Jadi bila dah sampai tahap gitu, walaupun sakit, dia tak kisah kalau sakit itu menjadi sebab Allah sayang kepada dia. Daripada sihat tetapi Allah benci pada dia. Inilah makam ahlul inayah. Moga-moga kita boleh mencapai kepada makam tersebut, insya-Allah. Dan yang terakhir, di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman, banyak lagi lah perkara yang wajib kita beriman. Tapi kenapa Syekh ni, ulama ni, dia letak benda ni? Kerana mutaakhir zaman kita hari ni sudah ada orang kata Isra' Mi'raj tu cerita dongeng. Sebab tu siapa yang menafikan kisah Isra' Mi'raj terkeluar dia daripada Islam. Sepakat ulama kata. Jadi kafir. Lala tu juga. Sebab tu dia masukkan di sini, di antara perkara yang wajib kita beriman ialah Isra'. Dia kata, apa tu Isra'? Iaitu dijalankan Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Muqaddis pada malam dengan menunggang burak. Jadi definisi Isra' itu ialah Nabi dijalankan, bukan Nabi berjalan. Beza Nabi berjalan dengan dijalankan Nabi. Kalau Nabi berjalan, Nabi yang jalan sendiri, tak. Tapi bila dijalankan Nabi, Allah yang gerakkan Nabi. Bila Allah yang gerakkan Nabi, tak ada yang mustahil walaupun satu malam sahaja. Jadi dijalankan Nabi SAW oleh Allah Ta'ala daripada mana? Mekah ke Baitul Muqaddis. Jadi orang tanya Isra' tu apa? Dari perjalanan Nabi, Nabi dijalankan dari Mekah ke Baitul Muqaddis pada malam, bukan siang, pada waktu malam, dengan menunggang burak. Menunggang burak itu termasuk dalam akidah juga. Jadi kita walaupun tak pernah tengok burak, walaupun pernah tengok burak ail, tapi tak pernah tengok burak yang sebenar, wajib kita imani burak tu. Tapi jangan tengok lambang burak tu, macam ni burak. Tak, itu lambang tu dia buat logo je. Tapi hakikat burak sebenar, wallahu a'lam. Siapa yang dapat masuk syurga nanti, insya-Allah dapat menunggang burak. Lebih hebat daripada Ducati. Lebih hebat daripada motor superbike yang ada atas dunia ni. Kan? Motor tak laju mana lagi, baru 18, baru 240 km sejam. Nak burak sepantah kilat, sup-sup. Nak laju gila. Rossi pun kalah, kan? Yang kedua, Mi'raj. Iaitu dinaikkan Nabi SAW dari Baitul Muqaddis itu ke langit. Langit mana? Langit yang ke-7 sampai atas lagi. Pada malam juga. Pada malam itu juga, maksudnya pada malam yang sama, bukan hari yang lain. Jadi itu keimanan Isra' dan juga Mi'raj. Wajib kita percaya. Kenapa diselitkan ini? Kerana inilah peristiwa yang menguji keimanan seseorang. Kerana ceritanya cerita yang sangat pelik. Dan masa zaman pada waktu Isra' Mi'raj itulah ada beberapa yang orang yang asalnya sudah beriman tapi akhirnya keluar daripada iman kerana tidak percaya cerita Nabi tentang Isra' Mi'raj ni. Jadi sebab itulah kata ulama, Isra' Mi'raj itulah pembeza kepada iman dan juga kufur. Kalau betul orang tu benar-benar beriman, dia mesti percaya peristiwa Isra' Mi'raj. Tak kata Isra' Mi'raj, kalau lebih dahsyat daripada Isra' Mi'raj tu sendiri pun tetap dia akan percaya. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak payah kata langit, lebih daripada langit pun aku tetap percaya Nabi boleh pergi. Tu Sayyidina Abu Bakar. Jadilah kita iman macam Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya macam mana? Bila Allah uji kita di zaman hari ni, perkara-perkara yang tak mampu kita nak fikir dengan akal, wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan ikhtiar. Contoh masalah COVID-19, kita berusaha dan berikhtiar mencari ubatnya.
Macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita buat penjarakan sosial, kita buat pakai mask dan sebagainya. Nah, tetapi dalam masa yang sama tak dah kita membelakangkan agama. Terus kita laksanakan, perintahkan Menteri Agama arahkan kita baca kunut nazilah, nak doa dan sebagainya, buat solat hajat, buat Quran hawa dan sebagainya. Untuk semua ni nak balik kepada Tuhan, kerana Tuhanlah yang menurunkan wabak dan Tuhan juga yang akan mengangkat wabak. Jadi tak lari daripada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya dalam bertawakal itu tetap berikhtiar, bukan tawakal semata-mata tanpa ikhtiar, atau ikhtiar semata-mata tanpa tawakal. Jelaslah. Jadi itulah kefahaman pada bab kita ni, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Kemudian nanti kita akan masuk fasal yang lain, iaitu berkenaan dengan masalah i'tiqad. Apa tu i'tiqad? I'tiqad ni pegangan. Apa tu pegangan? Kita akan diperkenalkan dengan berbagai-bagai jenis pegangan. Kemudian nanti kita akan tambah pegangan yang mendatang pada zaman kita hari ni. Jadi itu semua adalah cabaran. Ada satu kitab lama namanya Intabih, apa benda dah, lupa dah. Tapi makna kitab tu, tajuk kitab dia kata jaga-jaga agamamu dalam bahaya. Kitab tu tajuk pun gempak dah. Dalam kitab tu dia menceritakan tentang masalah akidah, masalah perbezaan kefahaman akidah yang boleh membahayakan umat Islam. Jangan pandang ringan soal akidah. Kita betul dah cara semayang, tapi akidah sesat, ke laut, duduk dalam neraka selama-lamanya. Walaupun semayang ni seperfect macam mana pun. Ibadat penting juga, tapi akidah lebih utama, kerana akidah yang meluruskan ibadat. Dia begitu. Jadi sekadar itu dulu. Nanti kita akan tengok sambungan pengajian kita nanti pada sesi kuliah yang akan datang. Jika diizinkan Allah, kita sambung pada esok malam, iaitu tajuknya i'tiqad, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.